Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله قربه وبه إلى حضرة سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه السلام وصلى الله روح الإمام قطب الإرشاد والدعوة الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد وعلى بإحسان من أدهم الشاتري وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عبد الله فيه إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. InsyaAllah kita teruskan perkongsian kitab Adab Sulukul Murid, langkah praktis mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sampai kepada sampai ke muka surat 36 ya. Belum ya? Yang bawah tu. Yang bawah 35 bawah. 34. Yang mana Imam Haddad di dalam fasal ini menganjurkan kita untuk menjaga hati daripada penyakit. Sebab kenapa? Sebab orang yang amalnya sedikit tapi hatinya bersih itu lebih manfaat kepadanya daripada orang yang amalnya banyak tapi hatinya kotor. Hati kotor akan dapat mensia-siakan amalan. Bahkan akan mencederakan atau membinasakan orang yang beramal. Jadi kadang-kadang orang tak beramal tu memang celaka. Tapi ada juga orang yang beramal itu juga celaka. Bila hatinya penuh dengan kekotoran. Nanti akan dikongsikan oleh Imam Haddad perkara-perkara yang sangat berbahaya, boleh menghanguskan amal, bahkan boleh membinasakan tuannya. Dikatakan berkata Imam Haddad, wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musfiqan alaihim mu'taqidanil khaira fihim, muka surat 35 yang Arab ni. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr. Termasuk untuk kita, waalaikumsalam, untuk kita mensucikan hati, yang mana hati ini adalah tempat pandangan Tuhan, kan? Sucikan daripada kecondongan dunia, kebencian, kedengkian, penipuan terhadap orang Islam serta daripada prasangka buruk terhadap salah satu di antara mereka. Hendaklah ia menjadi penasihat yang baik terhadap mereka, orang Islam. Ini untuk membuktikan kebaikan hati kita. Sebab hati ini kan perkara yang tak dapat diketahui oleh orang lain, melainkan orang yang memiliki hati. Jadi kalau kita nak tahu hati kita sendiri, ya kita sudah tahu. Tapi kadang kita tidak mau mengaku. Ya, saya tak sakit, saya sehat, hati saya bersih, kan pasti cakap macam tu kan. Baik. Dan Imam Haddad di sini ada bagi cara untuk membuktikan betul ke hati itu bersih. Betul ke hati itu sudah tak kotor lagi.
Maka Imam Haddad cuba try jadi penasihat yang baik terhadap mereka. Bila kita jumpa orang Islam, ya, orang Islam yang memerlukan satu nasihat, memerlukan satu pelajaran, latihan misalkan, adakah kita mau menasihati dia dengan suka hati kita, dengan ikhlas, tanpa bayaran, tanpa pujian dan tanpa yang lain? Sifat orang yang hati bersih, dia suka menasihati kepada yang lain, suka memberi nasihat kepada yang lain. Bila ada orang nak celaka, adakah kita diam atau beri nasihat? Kalau kita benci, biar je lah, sekejap lagi celakalah dia. Kan dah nampak kan? Tapi kalau kita hati bersih, jangan hari ini. Hari ini tengah tak sesuai untuk ente, untuk awak buat benda ni. Nanti ente boleh buat. Oleh sebab tu, kalau kita menerima satu nasihat daripada kawan kita atau sahabat kita, maknanya itu adalah satu kebaikan yang telah diberikan dia kepada kita, dan satu bentuk dia itu berhati bersih. Kita husnuzon saja kan. Kita husnuzon. Oleh itu yang sebelumnya kita digalakkan oleh Imam Haddad untuk menjauhi prasangka buruk terhadap salah satu antara manusia ini. Lembut, ya, bersifat lembut kepada sesama manusia, sayang dan selalu berprasangka baik terhadap mereka. Ini nampak sudah ini. Kelembutan, bukan orang yang garang, ganas. Ya, orang ganas ini nampak sudah. Nampak. Tak mau memaafkan, tak mau mengalah, ini sudah nampak, ini sudah. Ada sifat-sifat yang buruk dalam ini. Mau mengaku ke tak mengaku, ada juga. Mau mengaku atau tidak. Dan perkara ini bila kita biarkan, maka kita akan tenggelam dalam satu kebencian nantinya. Dalam satu kebencian dan satu tidak selesaan hati. Menginginkan untuk mereka kebaikan yang diinginkan bagi dirinya sendiri, dan membenci kejelekan bagi mereka, kejelekan yang dibenci bagi dirinya sendiri. Oleh itu Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda sempurnanya iman seseorang adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai, suka berlaku kepada kawannya sebagaimana dia suka berlaku kepada dirinya sendiri. Bila nak bagi sesuatu, adakah kita suka dapat sesuatu ini? Kita suka, saya suka benda ni. Bagi kepada orang lain. Bukan benda dah buruk. Contohnya nak bagi pakaian. Pakaian dah buruk, kita sendiri dah tak nak pakai. Macam mana orang lain nak pakai? Jadi diri kita adalah cerminan kita untuk buat baik kepada orang lain. Saya nak cakap benda ni kepada kawan saya, agak-agak dia suka. Macam mana nak tahu dia suka tak suka? Ya, kira diri kita cerminan dia. Adakah kalau saya menerima atau mendengar ucapan seperti ini kepada saya suka tak? Saya tak suka. Jangan ucapkan kepada orang lain. Benda yang kita benci untuk dapatkan, jangan bagi kepada orang lain, baik ucapan atau perbuatan. Ini sangat penting. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada hari yang tak ada manfaat harta benda, tak ada manfaat anak beranak, melainkan datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh itu Syekh Abu Bakar bin Salim, moyang daripada Habib Umar bin Hafiz ni, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan doa mustajab kepadanya untuk keturunannya. Jadi kalau keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim ni ada seperti Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk Al-Hamid kan ada, seperti Habib Ali Al-Hamid kan. Semua Al-Hamid ni keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim keturunan Al-Haddar misalkan. Kan guru Habib Umar kan Al-Haddar, itu pun keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Agil keturunan. Jadi semua bernasabkan, bersambung pada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim dapat doa untuk keturunannya. Istilahnya nak jadikan apa keturunannya? Nak dijadikan penguasa ke, orang kaya ke, atau apa? Akhirnya yang dipilih oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, jadikan keturunanku orang-orang yang berhati selamat.
Jadi bukan orang kaya, bukan orang berpangkat, bukan orang yang penguasa, tak, hati yang bersih. Sebab orang yang hati bersih ni, dia kat mana-mana tenang. Dia nak kaya, dia tenang, sebab hati dia bersih. Jadi tak jealous dengan kekayaan kawan dia. Yang miskin pun dia pun tenang. Dan itu yang paling penting menjadi bekal seseorang nanti di hari kiamat. Man atallaha biqalbin salim. Masya-Allah, ya, ini orang-orang yang sudah mengenal hakikat kehidupan, mengenal hakikat kehidupan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala nurul qalba insyarah wa fatah." Dikatakan, ketika cahaya ni, kebersihan hati kalau dah bersih, masuk cahaya, maka akan terbuka nanti hati itu akan terbuka dan menjadi insyirah, lapang. Menjadilah lapang hati itu, suka memaafkan, tak suka marah dan seterusnya. Nabi ditanya, ada tanda ya Rasulullah hati kita dah dimasuki cahaya itu? Belum. Nabi kan beritahu cahaya ni bila dah masuk ke hati itu akan menjadi lapang dan terbuka. Ada tandanya ya Rasulullah? Ada. At-tajafi anil gurur. At-tajafi anil gurur, yakni menjauh, meninggalkan dunia yang menipu. Jadi tak ada nak dunia nak dunia lagi. Tujuan kehidupan dia tak ada dunia sudah. Sebab dia tahu mula-mula memang jadi perhiasan, lala sekali juga jadi sesuatu yang tertinggal. Dunia kan macam tu. Dulu cantik masa baru, dah lama dah tak cantik dan seterusnya. At-tajafian anil gurur. Yang kedua, al-inabah anil andaril khulud, menghadap ke negeri abadi, yakni mencari bekalan, dijadikan kehidupan yang baki ini untuk bekalan dia di akhirat. Ini tanda-tanda orang yang hatinya sudah bercahaya. Bila dah dunia tak minat sudah. Bukan tak minat ni kita buang dunia kita, tak. Kita perlu dunia, tapi hanya dijadikan untuk kendaraan akhiratnya. Istilahnya kejar dunia selebih-lebih daripada keperluannya, dia tak kejar lagi sudah. Ini ada cahaya dalam hatinya. Dan juga dia menghadap atau menyahut kepada negeri akhirat, negeri kekal. Yang terakhir, al-isti'dad lil maut qabla nuzulih, bersedia atas kematian sebelum datangnya kematian. Maksudnya dia akan kurangi bebanan-bebanan yang akan membebani dia selepas matinya. Dia tulis wasiat. Tulis wasiat kan hukumnya sunnah kan. Dia tulis wasiat. Wasiat tu bukan sakat ini saya punya harta yang sini untuk anak yang pertama, untuk yang kedua, tak, bukan sakat itu saja. Tapi wasiat tu mungkin kita ada pinjam barang, ini punya fulan, saya ada hutang lagi kepada orang ni, disebut hutangnya. Kemudian wasiat-wasiatnya kepada anak-anak saya semuanya, tolong jaga solat 5 waktu awak kalian, jaga 5 waktu kalian semua selepas ayah meninggal. Kadang anak ni ketika orang tua masih hidup, dia tak nak dengar cakap. Baru kalau dah orang tua tu mati, dia nak dengar cakap. Lepas itu kalau wasiat tu tertulis seperti itu, jaga solat kalian, rajinlah sedekah untuk ayah, contohnya lah, untuk ibu dan seterusnya, tulis wasiat semuanya. Orang seperti ini termasuk al-musta'id lil maut, orang yang sedia untuk kematiannya, dan pastinya tidak menyakiti orang lain. Sebab kenapa? Kalau mati ketika menyakiti kan berbahaya jadinya. Berbahaya. Baik. Man mata ala wasiatin fahuwa mata ala sunnah. Siapa yang mati dan telah menulis wasiatnya, maka maknanya dia mati ke atas kesunahan. Kesunahan. Mungkin kita boleh tulis wasiat yang saya nak mati maknanya Ustaz. Tak mesti juga maksudnya. Kita ini nak umur panjang juga supaya tambah ketaatan kita, tambah buat amalan kita kan. Tapi ini bisa sebagai bentuk kesunahan Rasulullah SAW. Jadi wasiat ni tulis kertas, mungkin boleh ditambah nantinya. Oh, hutang ni dah langsai, dah lunas,
dipadam, ditukar dan seterusnya. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tak bagi wasiat, kemudian ada orang yang mana duit dia ada kat kita, istilahnya kita hutang dia, keturunan kita pun tak tahu, lala sekali akan jadi bebanan kepada kita nanti di akhirat. Baik. Dan berkata Imam Haddad, kita baca yang muka surat 37 dulu ya, yang Arab ni. Wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asi hiya afhashu wa akbah wa akhbas min ma'asil jawarih wa la yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallisi minha fa min afhashiha al-kibru wal riya'u wal hasad fal kibru yadullu min sahibi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghabawah. Wa kaifa yaliku takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin mazirah wa alal gurbi yasiru jifatan qadirah. Wa in kana indahu syai'un minal fada'il wal mahasin fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi laisa lahu fihi qudrah wala fi tasri haulun wala quwwah. Baik, ketahuilah wahai para murid, kita semua ini, sesungguhnya hati memiliki maksiat-maksiat yang lebih keji, yang lebih hina dan kotor daripada maksiat anggota badan. Sebagaimana a'malul qalbi afdal min a'malil jawarih, sebagaimana amalan baik hati ini lebih utama daripada amalan anggota badan, seperti itu juga maksiat hati lebih kotor, lebih hina daripada maksiat badan. Tidaklah hati itu pantas. Sebab kenapa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan yang zahir? Sebab amalan hati ini tak dapat dimakan oleh riak. Orang kalau beramal dengan hatinya, bukan dengan anggota badannya tapi dengan hatinya, itu selamat daripada riak. Sebab kenapa? Orang tak nampak. Kita tak boleh nampak orang ni husnuzon ke, orang ni doakan kita dengan hati atau tidak. Jadi dia tak boleh nak tunjuk. Kalau nak tunjuk tak boleh riak. Sama juga maksiat hati. Maksiat hati pun tak nampak. Nampak senyum tapi benci ternyata. Dan nampak ibadah tapi sombong. Nampak buat baik tapi dia rasa nak tunjuk. Jadi Allah tak suka benda ni. Ente ni tampakkan kat muka orang macam ni, hati ente lain. Yang Allah akan tengok hatinya. Yang Allah tengok adalah hati. Kan ada orang-orang macam ni. Depan baik, tak tahu itu mencari kesalahan orang lain, dalam hatinya penuh kebencian. Disebut di zaman Nabi pun ada sebut munafik. Nanti ada munafik akidah, ada munafik amal. Munafik akidah yakni munafik dalam akidahnya. Nampak dia Islam tapi tak beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik seperti ini, munafik akidah, dia berada di lapisan jahanam paling bawah sudah. Lapisan jahanam paling bawah sekali. Munafik akidah. Adapun munafik amal sama juga, tapi tak sama tempatnya dengan munafik akidah. Tak sampai dihukumi kafir nantinya. Munafik akidah ini akan kekal abadi dalam neraka. Sesungguhnya hati memiliki maksiat-maksiat yang lebih keji, hina dan kotor daripada maksiat anggota badan. Tidaklah hati itu pantas disinggahi oleh ma'rifatullah. Hati yang kotor tak akan pernah merasakan ma'rifatullah, pengetahuan tentang kebesaran Allah atau bahkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin makrifat jadi wali, kalau hatinya kotor itu memang tak akan dapat lah. Tak lulus dia. Tak lulus. Wali-wali Allah ini semua hati bersih. Wali Allah ini hatinya bersih. Dan kita, tapi saya kotor hati macam mana? Ya bersihkan. Kalau kita merasa hati kita kotor, bersihkan dengan baca Quran, istiqamah setiap harinya, dengan tadabburnya, qiyamul lail, ya. Lepas tu duduk dengan orang-orang soleh, menangis di waktu sahur, dan segala amalan ibadah. Yang paling kuat adalah membaca Al-Quran itu sendiri dan solat malam. Solat malam itu sangat berkesan kepada kebersihan
kebersihan hati. Dan kebanyakan orang yang diangkat menjadi wali ini diangkatnya pada penghujung malam. Dikatakan ma wuliyat waliyun illa fil lail. Tak akan diangkat atau dilantik seorang wali ini melainkan di malam hari. Di malam hari. Jadi kalau orang malam hari tidur saja tak ada peluang jadi wali dia. Ada wali anak dia lah, wali nikah nanti. Kayak itu pun kalau ada anak perempuan kan. Kalau ada anak perempuan, kalau tak ada anak perempuan sudah tak jadi wali dia sudah. Tak wali nikah, bukan wali Allah jadi. Tapi yang paling penting adalah hati yang bersih. Tidaklah hati itu pantas disinggahi oleh ma'rifatullah, yakni hati kotor ini tidak pantas atau tidak patut, tidak sesuai untuk disinggahi ma'rifatullah dan cintanya. Allah tidak mencintai orang yang berhati kotor. Qad aflaha man zakkaha. Maka telah berjaya orang-orang yang mentazkiyah dirinya, mentazkiyah yang bersihkan hatinya. Ada dikatakan ketika Mekah dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, tak ada di hati para sahabat ni yang paling mereka cintai melainkan Rasul dan Allah. Jadi mereka tak cinta dunia, memang wara, apa semua kebencian tak ada dalam dirinya. Sehinggalah Allah memberikan kemenangan dan membuka Mekah untuk mereka. Ya, pemimpinnya Nabi kan. Dan seperti juga ketika pembukaan Palestin. Pembuka Palestin Muhammad Al-Salahuddin, bukan. Muhammad siapa? Muhammad Al-Fatih kan. Muhammad Al-Fatih juga macam tu juga. Askar-askarnya, tentera-tenteranya, orang-orang yang menjaga solat jamaah sebelum menyerang Konstantinopel. Oh, itu Konstantinopel kan. Palestin ni Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi kan. Salahuddin Al-Ayyubi pun dia mempunyai penasehat seorang ulama besar, Izzuddin bin Abdussalam. Termasuk Pak Muhammad Al-Fatih juga sebelum menyerang juga solat berjamaah. Jadi sunnahnya dijaga tu. Dikatakan ketika nak mengimami solat Jumaat, Salahuddin Al-Ayyubi ni, solat subuh Jumaat tu, ditanya pada askarnya. Dia tak terus jadi imam, tak ditanya. Siapa di antara kalian yang mula daripada balik sampai sekarang solat tahajud? Semua bangun. Yang tak solat suruh duduk. Ini nak pilih imam ni. Nak pilih imam. Akhirnya dipilih lagi siapa yang puasa, kan? Puasa apa? Isnin Kamisnya. Terus kemudian siapa di antara kalian yang daripada balik sampai sekarang solatnya solat berjamaah? Ada sebagian yang duduk. Siapa yang kalian solat apa daripada lahir lalas sekali apa? Lalas sekali ditanya, siapa yang tak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam? Lalas sekali yang berdiri dia sendiri. Iya, itu apa yang solat tahajud juga, masya-Allah sudah sampai masa tersebut kan. Sampai masa tersebut. Jadi memang ditapis. Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebab kita ni nak minta kepada Allah. Jadi kita nak yang memimpin permintaan kita ni adalah orang yang betul-betul tunduk, patuh dan banyak ibadah kepada Allah. Akhirnya dia jadi imam, dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Palestin sekarang tak menang-menang ni. Sebab yang apa? Yang berjuang tak solat juga kadang. Macam mana nak menang solat 5 waktu pun tak solat. Sedangkan Salahuddin tanya solat jamaah bukan solat 5 waktunya, tapi solat berjamaahnya, bahkan solat duhanya semua ditanya, solat tahajudnya ditanya. Kalau sekarang solat 5 waktu ditinggalkan, hak Allah ditinggalkan, maka jangan harap ada kemenangan. Oleh para ulama mengatakan Palestin akan menang bila pejuangnya betul-betul menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya hatilah yang berkesan di sana. Kebersihan hati dengan melaksanakan ketaatan. Dan cintanya kecuali setelah kosong dan bersih dari maksiat hati. Maka orang yang bersih hatinya, kosong daripada maksiat hati,
dia akan mendapat ma'rifatullah nantinya. Dan ma'rifatullah ini bukan dengan belajar, kan? Tapi dengan amal. Tak ada orang nak ajar ma'rifat kelas apa ni? Ada contohnya lah, saya nak buka kelas ma'rifatullah. Tak boleh macam tu. Tapi cerita dia itu cerita saja, kan? Saya boleh cerita tentang ma'rifatullah ni, tentang alam dunia. Baca je kitab makrifat tu. Tapi lala sekali yang balik nanti tak solat lah, tak perlu solat. Kan ada jenis-jenis orang dah makrifat ni tak perlu solat Ustaz. Yang penting hatinya, kan macam-macam jadinya. Itu bukan ma'rifatullah, jadi teman iblis saja ni kita nanti. Yang bertopeng istilahnya. Jadi ma'rifatullah ini para ulama mengatakan dengan amal yang disertai dengan keikhlasan. Nanti Allah akan tambah lagi. Benda itu, ketenangan tu akan dirasakannya, bahkan dia boleh merasakan kenikmatan surga di dalam ibadahnya. Dikatakan termasuk maksiat hati yang terkeji. Ini paling parahnya ini sudah. Kita tak boleh terselamat daripada maksiat ini. Sebab Imam Haddad terus ambil yang paling berat. Maksiat yang paling berat adalah sombong. Sombong, riya dan iri hati. Iri hati maksudnya hasud, kan? Dan sombong tahu kan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yani tidak menerima kebenaran dan benci kepada merendahkan manusia. Sombong ni terbahagi menjadi dua bahagian. Ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah, ia tak nak minta kepada Allah sudah. Atau tak nak patuh, boleh kafir, ada yang sampai kafir. Atau tak nak minta, tak perlu Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir selalunya seperti ini. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada makhluk Allah adalah satu maksiat. Satu maksiat, tak nak dengar nasihat, tak nak menerima satu kebaikan dan juga merendahkan manusia. Ini sombong kepada manusia. Hadis yang yang sentiasa kita dengar bab sombong ini adalah la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tak akan pernah masuk surga orang yang ada dalam hatinya satu biji sawi daripada sifat sombong. Ini selalu kita dengar, Dan sombong ini ada sebab-sebabnya, ada sebab-sebab. Kebanyakan sebabnya adalah ilmu. Dengan ilmunya dia merendahkan orang lain, dengan hartanya, alhasil dengan kelebihan. Oleh Imam Haddad nanti akan kongsikan di sini, orang sombong ni tak sedar bahawasanya itu bukan usahanya. Baik, yang kedua riya. Riya ini diambil dari ro'a. Ro'a ni melihat. Riya ini, orang yang beramal riya adalah orang yang ingin diperhatikan dalam amalnya. Allah SWT berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yura'un yakni yang mana mereka yura'un, riya dalam amalnya. Yura'un, riya yang dalam amalnya. Bahkan Sayyidina Ali memberikan tanda ni. Wallahualam, ini tengok untuk masing-masing ni. Tanda orang ni ada riak ke tak ada. Qala Ali karamallahu wajah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajah, lil mura'i alamat. Bagi orang yang riak ni ada tanda-tandanya. Yang pertama, al-kasalu idza kana wahdahu. Malas bila sendirian. Bila seorang-seorang ibadah di rumah, malas. Tapi bila ramai orang, baca sedap Al-Qurannya. Bila sendiri tak nak baca Al-Quran. Ini kita tak nak hukum orang, kan? Sebab hukum orang maknanya kita kotori hati kita. Orang yang paling bagus ini adalah, orang yang paling baik adalah orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya
sendiri. Tapi kita kena jujur, sekiranya dalam diri ada riak, maknanya kita kena tentang, kita lawan. Kita lawan. Nanti ada obat riak sendiri, perbanyak untuk ibadah dalam kesunyian. Buatlah ibadah dalam kesunyian. Nak sedekah ke, nak mengaji ke, perbanyaklah dalam kesendirian, di rumah lebih utama. Sebab riak ni kebanyakan lebih nak tunjuk. Jenis-jenis riak ada nanti. Baik, tanda yang pertama tadi, dia malas bila seorang, istilahnya kalau bukan di hadapan orang ramai dia malas. Wa yanshudu idza kana finnas, dan dia semangat bila di hadapan orang ramai. Semangat. Kalau di rumah saja solat qabliyahnya 2 rakaat. Tapi kalau di tempat lain boleh 4 rakaat. Bahkan witirnya boleh 11. Ya, Masya Allah dia. Ya, tapi kan saya lillahi ta'ala Ustaz. Di rumah buat tak? Tak buat. Ya, bukan kita nak hukum dia riak atau tak riak. Tapi eloknya buat di rumah. Amalan wajib itu, ibadah wajib ini lebih utama kita tampakkan. Seperti solat 5 waktu itu kita tampakkan, tak ada masalah. Haji, tak ada nak haji menyorok. Nak menyorok kat mana haji? Ya kena naik flight juga, kena nampak orang. Tapi kalau amalan sunnah, itu sunnah disorokkan. Melainkan dengan tujuan-tujuan tertentu kan, untuk ditiru, untuk menjadi contoh yang lain. Ini cerita dia kena selamat jugalah hatinya. Jadi kalau amalan sunnah eloknya buat di rumah. Tapi kita memang nafsu kalau baca seorang, saya tak boleh baca contoh kafi kan. Kena ramai-ramai baru baca. Baca maulid seorang orang mana boleh baca maulid seorang kan. Ya itu bab-bab lain lah. Itu bab-bab yang lain yang mungkin ini bab-bab solat selalunya. Kita kan solat sini tak banyak kan. Solat tasbih di sendiri tak. Baik. Kemudian tanda yang berikutnya, wa yazidu fil amal idza usni alaih. Dia akan tambah amalnya bila ada yang memuji. Bila ada yang memuji, suka dia. Lebih beramal. Dan juga dia akan kurangi bila ada orang yang mencaci dia. Alah, awak ni lambat je. Akhirnya malaslah nak datang surau sinilah. Merajuk dia dah. Malaslah datang sinilah. Ada surau, datang surau satu lagi, dipuji selalu dia. Oh, seronok dia datang pujian. Istilahnya suka dengan pujian dan takut dengan hinaan, itu termasuk tanda riya. Mau tak mau, mengaku tak mengaku, ya ini memang tandanya. Sebab Sayyidina Ali termasuk orang yang berpengalaman dalam bab ini. Ana Madinatul Ilm, sabda Nabi, wa Aliun babuha. Saya adalah bandar ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan riak, sedikit tentang riak ya. Ada orang yang riak ni dengan badannya, bodinya, body dibuat sadu, body dibuat besar, itu pun boleh jadi riak. Tapi kita tak katakan orang sadu-sadu tu riak semua, tak macam tu juga. Kadang mereka nak sihat. Sebagian mereka bangun pagi terus main gym supaya sihat, tak senang sakit. Istilahnya riak tu boleh berlaku dengan badan gitu. Atau badan dia kurus, buat kurus, dibuat tak suka makan, kemudian nampak lemas. Oh ni rajin puasa, oh ni rajin bangun malam, oh ni dahi dia kan diketuk bukan yang sujud betul diketuk supaya rajin sujud. Oh tanduk ini rajin sujud orang ni, ini boleh riak. Macam mana nak hilangkan kalau dah hitam dahi tu? Saya dah tobat, dia hilangkan. Macam mana hilangkan dia? Lepas tu kalau jalan pun kan, merunduk, cakap pun pelan-pelan misalkan, Masya Allah tawaduk kan. Padahal asal dia kalau cakap dengan isteri dia, Masya Allah kan, nyaring dia. Maksud tu menjerit, tengking dia, dahsyat tu cakap dia. Kemudian ada juga dengan pakaian kan. Pakaian ada yang cantik-cantik, ada pakaian yang Masya Allah yang mahal-mahal. Tapi ada juga yang pakaian buruk, pakaian lusuh, pakaian kotor, itu pun boleh riak juga.
dikatakan ini sufi, ini zuhud, ini boleh riya. Dengan perkataan pun boleh, cakapnya Masya Allah, cakapnya cantik. Sebelum apa nama, berkata atau bercakap tu dia karang dulu kata-kata yang sesuai, yang sama kata-katanya dia. Tapi tujuannya bukan untuk memahamkan. Tujuannya bukan untuk memahamkan, tapi tujuannya adalah riya. Dan seterusnya, kita boleh riak dengan apa saja sebetulnya. Dengan kawan misalkan. Dengan kawan. Majlis yang besar, perkumpulan kawan dengan ulama. Buat rapat. Padahal tak rapat pun dengan ulama. Oh ni ulama lah ni. Tengok kawan dia ulama. Ambil gambar macam tu kan. Benda-benda tu dielak lah. Baiklah kita, ia bukan masalah jumpa dengan ulama. Tak ada masalah. Jumpa ulama Alhamdulillah. Tapi tak perlu ada perkara-perkara yang boleh merusaknya. Boleh dengan merusak tersebut. Lagi-lagi bacaan. Oleh itu orang yang ini ada kelebihan ni lagi susah nak mengelak daripada riak. Suara sedap misalkan. Bacaan Al-Quran dia Masya Allah. Ceramah dia Masya Allah. Itu susah sudah. Oleh itu kadang ada para ulama ni bila dah ceramah dia merasa sedap, merasa dirinya aku yang terbaik, berhenti dia ceramah. Dia lah tak boleh teruskan. Tak boleh berlaku. Padahal ada orang baca saja-saja sudah. Kalau ini sampai-sampai apa? Orang ceramah ni nampak ada jamaah tu menangis. Jadi, Masya Allah ini dahsyat ni ceramah saya ni. Lagi bergebu-gebu dia. Apa bahasa sini? Bergebu-gebu, lagi semangat dia. Berkobar-kobar semangat dia. Ceramah sini. Ada yang menangis. Seorang dia menangis. Lepas tu akhirnya lepas ceramah, kan, orang yang menangis itu didatangi oleh yang ceramah tadi, penceramah tadi. Akhirnya ditanya, "Fulan, kenapa awak ni nampak sedih sangat?" "Iya, kalau nampak tuan guru ni saya menangis." "Sebab kenapa?" Sebab saya kalau tengok janggut guru ni, saya teringat kambing saya yang mati hari itu. Jadi saya kambing ni bela dari kecil, hidup dengan saya teringat. Ya Allah, engkau menangis ni bukan sebab ceramahnya, sebab janggutnya. Dengan kambingnya. Janganlah confidence sangatlah, jangan. Alhasil akhirnya tahu macam tu aku berhenti. Disamakan dengan kambing kan. Baik. Itu riak, macam-macam lah riak ni. Yang paling bahaya memang kelebihan dalam diri kita kan. Ilmu ke. Itu overconfident tu. Maksudnya tengah ceramah tu dah, saya kena cari lagi ni, kena perhatian lagi, cari macam tu. Sepatutnya orang ceramah kan untuk menasihati, mengingatkan kan. Jadi kadang kita kalau ada orang ceramah tu lebih suka yang memberi nasihat lurus-lurus macam tu. Atau ada untuk hiburan juga, ada juga ya. Tapi tengok tujuannya, tujuan nasihat yang bagi nasihat. Alhasil bukan untuk menghukumi penceramah ini sebetulnya. Nanti yang ceramah pula yang dihukumi kan. Untuk diri kita, apapun yang kita buat, berkata ke, bercakap, bersikap ke, berpakaian apa semuanya, jangan sampai riak. Baca Al-Quran, ingat lagi dulu baca Al-Quran masa kecil-kecil. Satu belajar di pondok ni, satu belajar pondok ni, satu belajar pondok ni. Datang satu surau, beradu sudah. Beradu bacaan, pondok ni beradu kan. Itu kecil-kecil dulu lah. Sifat orang budak kecil kan macam tu. Sering nak mengunggulkan, saling mencari keunggulan. Kalau sampai tua macam ni ya janganlah kan. Kita sepatutnya baca Al-Quran ni mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu susah, memang susah nak buat. Kalau dah ada kelebihan susah. Tapi bukan susah tidak boleh. Pasti boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memaksa seorang melainkan dia akan mampu pada perkara tersebut.
Baik, dan iri hati. Dan iri hati. Iri hati ini selalunya lahir daripada dendam ya. Dendam ni sebab marah. Jadi orang ni marah dulu, tak boleh lampiaskan kemarahan, dia akan dendam. Selepas dendam, dia iri hati ya. Anak awak berapa A? 5A. Oh 5A. Anak saya 7A. Sorry lah, bawah saya ya. Jawab saya istilahnya. Yang 5A pula iri. Oh iya, tengok ada benda yang ini. Selalunya anak yang buat iri kan anak, harta, macam tu kan. Isteri, keunggulan semuanya adalah kurniaan Allah. Berapa A? 7A. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti 9A. Doakan macam tu je. Tak perlu kita nak ambil pusing hati. Tak semestinya nanti yang 7A tu lebih berbakti daripada 3A. Lala sekali yang tak ada A ni yang berbakti kepada orang tua. Yang banyak A ni banyak tak ada bakti. Cari duit je kerja dia. Mak ayah sakit tak tengok, mak ayah sakit tak jenguk. Itulah banyak A dia. Kan kebanyakan kan macam tu. Jadi dia tertipu dengan A-nya tu. Alhasil semuanya ukurannya adalah kerana Allah atau tidak. Ini adalah sifat iri hati. Iri hati kebanyakan daripada sifat dendam. Dendam ini timbul kerana marah yang tak dapat dilampiaskan. Muhaddab berkata sombong menunjukkan bahawa penyandangnya, yakni orang yang melakukan kesombongan tadi, dalam puncak kebodohan dan puncak kedunguan. Dia nak sombongkan apa orang ni? Semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita hasilkan dengan usaha kita di dunia? Tak ada, semua adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, anak saya cantik lah, anak cucu saya handsome lah. Awak yang modify muka dia, kan? Yang kita tak ada nak renovate muka dia. Dia tak boleh, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam tu juga amal kita. Amal kita adalah satu kurniaan daripada Allah. Ini bahkan kalimat yang digunakan oleh Muhammad puncak kebodohan ya. Al-ghayatul hamaqah dan kedunguan jahalah wal ghabawah. Ini campur ini sebetulnya. Peringkat-peringkat jahil bin bodoh, mungkin ada kebangangan kalau ada bangang di sini lagi. Ya. Jadi puncak kebodohan dan sebab ada 3. Ada hamaqah. Hamaqah ni dungu sebetulnya. Tapi di puncaknya, bukan jalan-jalan ni. Bukan di dasar kedunguan, tapi di puncak kedunguan. Ada jahalah. Jahalah ni kebodohan. Bukan permulaannya, di puncak dia. Kita puncak makrifatullah tak apa. Ini puncak kedunguan ni. Tak ada kerja. Siapa dia? Orang sombong. Orang sombong. Dan juga gobawah. Gobawah ni tak diterjemah di sini. Gobawah, hamaqah, jahalah ni sifat-sifat yang istilahnya sifat bagi orang sombong. Bukan sifat orang sombong, gelaran untuk orang sombong. Puncak kebodohan, yakni kedunguan dan kebangangan. Jadi gobawah tak terjemah, kita terjemah bangang kan. Itu kasar Ustaz. Tak kasar untuk orang sombong ni, bukan untuk kita ni. Untuk orang sombong. Sombong sangat tak dengar nasihat. Ya, kadang kita juga sebetulnya. Isteri bagi nasihat tak nak dengar gitu. Dan suami-suami, isteri pun sama. Suami bagi nasihat tak nak dengar. Sombong awak ni, mentang-mentang tahu. Ya, aku tahu. Lala sekali tak tepat dengan perkiraannya. Kan dah tahu kan. Baru dia sedar. Ingat di atas gitu, agar dia di puncak. Bukan puncak bukit ni. Tapi puncak jahalah. Jangan terlalu arogan istilahnya. Puncak bukit kita tengok pemandangan kan. Tapi puncak kedunguan ni tak tahu nampak apa gitu. Apa alasannya Imam Haddad memberi gelaran gobawah, hamaqah, jahalah tadi? Bagaimana pantas menyombongkan diri seorang yang mengetahui bahawa dirinya adalah makhluk yang terbuat daripada nutfah yang menjijikkan, daripada mani. Ya, awak nak sombong apa? Asal penciptaan. Ya, asal penciptaan mani.
Yang mana bila kita terkena benda tersebut, kita jijik terus kita basuh. Itu pun jijik kita nak mengunggulkan diri. Dengan badan kita pun, ini sebab tersalut oleh kulit. Cuba buka sikit kulitnya. Siapa yang nak dekat dengan kita? Muka ke, badan kita tersalut kulitnya terbuka. Ya jijik semuanya. Istilahnya sifat buruk kita pun Allah tutup. Kalau sebagaimana kulit daging ni, darah ni, nanah ni, tulang Allah tutup, disaluti dengan kulit, juga keburukan sifat kita dan keburukan hati kita Allah tutup. Macam mana awak boleh sombong lagi ni? Padahal semuanya adalah kurniaan Allah. Terbuat dari nutfah yang menjijikkan dan dalam waktu singkat ia akan menjadi bangkai yang busuk. Walal kurbi, jak lagi akan jadi bangkai. Sehebat-hebat yang manusia, dia akan dimakan cacing. Dimakan cacing. Maknanya lebih mulia kijang yang dimakan singa. Singa haiwan buas. Ini dimakan cacing, haiwan kecil je yang menghabiskan daging-daging manusia. Jika ia memiliki suatu keutamaan dan keindahan, maka hal itu adalah kurniaan Allah dan ciptaannya. Ini Imam Haddad memberitahu, kalau nak sombong macam mana kita ada sifat sombong ni, kembalikan kepada Allah semuanya. Oh awak ni Masya Allah istiqamah ya. Alhamdulillah Allah kurniakan kepada saya. Oh awak Masya Allah awak ulang alik Mekah Madinah apa senang. Alhamdulillah ini kurniaan Allah. Doakan sentiasa Allah jaga kenikmatan. Macam tu je lah. Oh Masya Allah awak ni, oh ya itu saya. Ya memang saya selalu bangun malam. Kalau terus itu malam. Oh tak apa. Itu macam tu. Oh Masya Allah awak ulang alik boleh dapat ni pergi sana pergi sini. Itulah kerja. Ya saya memang rajin belajar dulu. Tak macam awak kan. Awak tak pernah belajar. Wah ini dahsyat orang ni. Ini semua kembalikan pada dirinya jadi. Itulah awak tak ikut cakap saya dulu. Kalau ikut cakap saya, oh Masya Allah dia sudah macam Tuhan je. Tapi alhasil kadang tak sedar kita ucapkan benda perkara-perkara ini. Baik. Eloknya apa? Eloknya semua itu kita sedari adalah satu fadlillah. Ini ditulis apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini daripada kurniaan Tuhanku. Daripada kurniaan Tuhanku. Jadi tak ada, oh Masya Allah ini dapat baru. Oh iya saya rajin kerja, dapatlah naik gaji baru. Tak ada macam tu. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Ada kalanya kita naik dan satu waktu nanti kita pasti turun. Orang nak naik terus tu tak ada. Dia pasti turun juga. Seperti kehidupan kita yang paling ini ya kehidupan kita sudah. Mula kecil, naik, tinggi, dewasa. Lah sekali tu power, super power ni 30, 40 kan. Lepas tu sikit-sikit dah kurang makan apa semua. Lala sekali nanti makan bubur saja sudah. Gigi tak ada semua. Nak makan pun tanggal semua gigi. Minum bubur je. Kalau dah umur 90 kan. 100 nak makan apa lagi sudah. Semua susu. Nak makan lempeng pun kena blend dulu lempeng tu. Blend letak kuah terus kita minum. Sebab dah sangkut. Nak gigit pun dah sangkut kat gigi ni. Atau gigi dah habis dah. Itulah manusia. Tak boleh nak sombong-sombong sangat. Adalah dikatakan kurniaan daripada Allah. Ia tidak memiliki kemampuan di dalamnya dan tidak berdaya serta tidak berupaya dalam mendapatkannya. Baik. Sikit lagi yang bawah ni. Awala yakhsha idza takabbaru ala ibadillahi bima atahu Allah min fadlihi an yaslubahu ma'a tawbi su'i adabih wa munaza'atihi li rabbih fi wasfih li'anna al-kibara min sifatillahil jabbarul mutakabbir. Baik. Dan orang yang sombong Allah pasti rendahkan dia. Orang sombong ni Allah pasti rendahkan. Apa? Rumah macam ni, makan kedai macam ni. Nanti tengok awak ya. Bukan makan di kedai awak, makan tepi jalan kan. Makan tepi jalan bawah macam ni. Kan? Man takabbara wada'ullah. Man tawaddu'a rafa'ullah. Siapa yang sombong Allah akan rendahkan dia. Dan siapa yang tawaddu Allah akan angkat darjatnya. Apakah ia tidak merasa takut jika menyombongkan diri di hadapan hamba Allah
atas pemberian Allah untuknya, lalu mengakibatkan Allah akan mencabut apa yang telah diberikan kepadanya. Ya. Kerana adabnya yang jelek, yang buruk dan menyainginya pada sifatnya. Sombong ni sifat Allah. Yang boleh sombong tu hanya Allah. Sebab Allah memiliki hakikat pemilik itu hanya Allah. Ada seorang yang sombong. Ada seorang yang sombong di Arab ni. Jadi dia kalau istinja ni yang ni buang najis kan. Dia tak guna tisu, dia guna roti. Kan ada orang sekarang tandas dia pun emas apa semua kan. Macam bilik hotel sudah tandas dia bilik hotel. Dia guna roti. Dia kat mana-mana dia bawa roti. Balik kampung pun bawa roti. Buat apa? Buat istinja. Akhirnya Allah cabut semua nikmatnya. Rumah bandarnya dijual apa semua. Balik kampung pun susah nak kerja sebab dia dah diri yang sangat tinggi. Ya susahlah nak kerja yang rendah-rendah ni, tak nak. Lala sekali duit habis, makanan habis, kelaparan cari makan, dapur semua tak ada, pergi tandas nampak roti yang lepas istinja tu dia masukkan kat lubang-lubang, dia ambil dia makan balik. Daripada sampai orang yang kaya raya sampai jangan nak buat sombong. Namrud sombong, kuat, menguasai, penguasa satu dunia. Lala sekali mati dengan nyamuk. Tak perlu tentera askar besar, tak ada, nyamuk je. Hantu nyamuk. Memang nyata orang yang sombong akan dihinakan. Dan orang yang tawaduk Allah akan muliakan. Mati kemuliaannya. Kemuliaannya. Sebab apa? Sebab kesombongan adalah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha sombong, maha megah. Allah Taala ini adalah memiliki sifat sombong. Dalam satu hadis kan Allah berfirman, Al-kibru ridai. Kibir itu adalah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak pakai pakaian Allah Subhanahu Wa Taala? Ya tak muat kita. Allah terlalu besar Allah, maha agung Allah. Dan kita nak pakai pakaian, ya tak lawak jadinya. Jadi ada seorang ayah, baju dia mahal. Anak dia yang umur 7 tahun bangga, cantik ni baju ayah ni, kalau pakai ni orang pasti dipakai dia. Ya 7 tahun pakai baju umur 50 tahun. Ya macam mana lawak jadinya. Walaupun mahal. Itulah Allah melihat manusia atau hamba-hambanya yang sombong. Inti ni tak sesuai pakai pakaian sombong ni. Nak sombong ni tak layak dan tak sesuai. Jadi kelakar jadinya. Jadi kelakar. Tapi kalau inti kelakar sombong masih bangga dengan kelakar tadi, ya Allah cabut nantinya. Dahlah awak tak sesuai lah dengan benda ni. Ditarik nikmatnya dan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baru sampai. Ada soalan? Mungkin yang baru sampai ni ada soalannya. Tak ada masalah, ada hal saya tahu. Nanti boleh ditengok di ulangan dia. Hari Jumaat kan. Baik. Ya, sombong Allah, aku adalah pemilik, aku maha besar kan? Allah maha besar. Siapa yang mengatakan Allah maha besar ni? Ya Allah. Siapa yang memuji Allah? Ya Allah sendiri memuji. Kalau kita kan puji diri sendiri kan tak boleh. Kalau Allah kan muji diri sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini firman Allah. Allah yang berfirman. Maknanya Allah muji dirinya sendiri. Allah membesarkan dirinya sendiri. Zatnya sendiri. Kan itu sifat yang tapi bukan istilahnya tak ada keburukan kepada Allah. Siapa nak bagi nasihat Allah? Tak ada, nasihat adalah milik Allah. Ya Allah bagi nasihat pada dirinya sendiri. Dan seterusnya. Dan sombongnya Allah bukan tercela, tapi terpuji. Sebab kenapa? Sebab memang yang layak sombong hanya Allah. Nabi Muhammad tak ada sifat sombong langsung. Nabi letak makanan di atas meja. Akhirnya Nabi letak bawah makanan ni.
Nabi nak makan bawah. Aku bukan seorang raja. Aku adalah seorang hamba. Makan kat bawah dengan sahabat. Lalu dalam riwayat, Nabi tak pernah makan di atas meja. Dan Nabi tak pernah makan pakai pinggan. Memang itu riwayatnya dulu lah kan. Sebab kenapa? Zaman dulu zaman Rasulullah yang makan dengan pinggan atas meja, itu raja-raja zalim, raja-raja sombong macam tu. Jadi Nabi memposisikan dirinya walaupun Sayyidul Anbiya wal Mursalin sebagai posisi hamba dulu. Oleh sampai sekarang kita sunnah kalau makan di bawah. Tak pakai pinggan Ustaz. Ya pakai pinggan lah. Sekarang kan tengah virus, orang kadang tak selesa kalau makan satu dulang kan. Ada sebagian orang kan tak ini. Kalau boleh satu dulang. Kalau tak ya kan ada orang kan takut juga. Sampai saya pernah ceramah tentang kesunahan makan ni. Tentang makan sama, dia pun pelik. Makan sama satu dulang, macam mana satu dulang kan? Sebab jijik lah nanti kuah tu mengalir kat kita pula kuah dia ni. Ya Allah, ini sunnah Nabi. Nabi bukan pakai dulang lagi, pakai kulit dihampar macam tu. Atau bahkan safrah macam tu dituang, terus dituang sembuhnya. Ya tak ada masalah, orang tak tahu kan. Saya katakan itulah sunnah Rasulullah SAW. Kita bukan dengan semua orang suruh makan sama, tak, paling kurang dengan keluarga kita sendiri. Yang kita yakinlah keluarga kita walaupun sakit kita pun akan duduk bersama dia kan. Duduk bersama dia. Baik, ada pertanyaan lain? Kerja-kerja hakim lagi mudah, betul. Pasti dia katakan tak bersalah. Untuk meringankan. Maksud okey. Maknanya bab mahkamah nanti ada ilmu sendiri ya, zahir. Contohnya ada buktinya, ada saksinya. Hakim kena hadirkan saksi, kena keluarkan bukti. Walaupun orang ni mengaku tak bersalah, sebab itu ilmu tentang mahkamah sudah. Dan tak boleh hakim husnuzon. Saya husnuzon dia ni betul tak tepat. Tak tepat sebab sekarang dia dalam perkara mengadili dua orang yang bertikai. Jadi husnuzon bukan dikedepankan bab ini, tapi lebih mengedepankan saksi dan bukti. Kalau semua husnuzon ya Masya Allah jadi wali semua nantinya. Tapi bab-bab seperti ini polis, ada orang masuk rumah lah, pecah rumah, husnuzon, mungkin rumah dia sendiri kot. Macam mana polis ni boleh husnuzon rumah orang pecah rumah istilahnya. Dan dia ya tak boleh, dia maksudnya ada bab-bab yang kita tak boleh husnuzon juga kan. Seperti bab-bab polis, security apa semua, ya kena berhati-hati, lebih berhati-hati. Ada. Ada. Dan zaman Nabi pun ada yang mecah rumah pun ada, berkholwat pun ada, minum arak pun ada, maksiat-maksiat pun ada juga. Tapi Nabi hakimi dengan kebijaksanaan. Bijaksana Nabi dalam menghukumi. Macam-macam maksiat, ahli maksiat di zaman Nabi pun ada juga. Suka mencuri pun ada. Tapi subhanallah, ada seorang sahabat ni dia nak masuk Islam, tapi dia ada penyakit, maksudnya suka maksiat. Dia suka merompak di kaki perempuan, suka minum arak dan suka menipu. Merompak,
kemudian kaki perempuan, berjudi, kemudian menipu. Akhirnya dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, tapi aku suka 4 ni. Jangan larang aku semuanya, larang aku satu je. Akhirnya oleh Nabi, baik, kau masuk Islam dan aku larang satu dan kau betul-betul tinggalkan. Akhirnya Nabi kata kepadanya, kan dia suka kaki perempuan, kaki arak, kaki judi dan menipu. Menipu ni mencuri ke apa semua. Menipu. Akhirnya Nabi katakan kepadanya, kau masuk Islam, satu, tinggalkan menipu. Jadilah orang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Macam tu je. Dalam perkataan, jujurlah. Jadi wasjuk, jadi orang jujur. Baik, satu saja. Ni zina, zina minum arak, itu nanti. itu nanti. Akhirnya orang ni baik masuk Islam dan betul-betul ni. Akhirnya pada masa berikutnya ditanya oleh Rasulullah, dah solat ya fulan? Dah, tak boleh tipu kan? Sudah solat, ya sudah solat. Akhirnya jamaah tak tadi ke masjid waktu berikutnya? Tak, malu dia, ada malu dah solat jamaah. Akhirnya lala sekali dia nak minum arak, kan? Dah nak kambuh, kambuh dia punya penyakit, nak minum arak. Dia fikir, nanti kalau Nabi tanya aku minum arak ke tak, mampu ya aku. Akhirnya dia tak jadi minum arak. Dia pun nak berzina pun, dia tak jadi nak berzina. Takut apa? Takut disoal Nabi. Lala sekali minum arak dia tinggal, berzina dia tinggal, lepas tu berjudi pun dia tak nak judi sudah. Sebab kenapa? Takut ditanya Rasulullah. 4 kena tinggal semua. Nabi tak suruh, Nabi satu je. Itu kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan terus dihukum, mana boleh 4 kena tinggal orang Islam gitu. Kaku macam tu kan gitu. Tapi Rasulullah tahu dia kuncinya. Masya-Allah. Baik, insya-Allah ini saja yang kita kongsikan pada pagi hari ini. Ada kekurangan, ada kesilapan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akillata ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.